Okey, kalau sebelum ni kita tengok pemfaktoran ni bab 2.2, kita ada pemfaktoran menggunakan FSTB. Okey. Kalau ingat lagi, kita guna FSTB cara macam biasa, guna kotak macam ni. Ni untuk tujuan pemfaktoran lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita guna cara apa? Guna beza kuasa dua sempurna. Okey, yang ni kita kena pastikan dia dalam bentuk A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Sebab dia beza kan? Beza kuasa 2 sempurna, jadi kena tolak. Bila kita dah tolak, kita mudahlah. Bila kita dah ada A kuasa 2 tolak B kuasa 2 bentuk macam tu, jadi kita boleh terus buat dia punya pemfaktoran tu. So kita akan dapat 2 kurungan, satu kurungan tu dia akan ada tambah, satu lagi kurungan dia ada tolak. Macam tu saja. Cuma daripada soalan asal, okey, daripada soalan asal kita cuma ubah dia menjadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2 dalam bentuk itu. Okey, seterusnya kita akan belajar macam mana nak faktorkan guna darab silang. Okey, kita tengok contoh menggunakan darab silang macam mana. Okey, untuk gunakan darab silang, kita mesti pastikan soalan kita dalam bentuk A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Okey, A tu apa, B tu apa, C tu apa, itu adalah nombor-nombor lah. Contohnya, nombor tu kita ada 2X kuasa 2 tambah 4X tambah 7. Okey, ataupun kita ada macam ni. Cikgu nak buat 3Y kuasa 2 tolak Y tambah 9. Dia jadi bolehlah walaupun dekat sini ini tambah, okey, kat sini tolak. Masih lagi dalam bentuk ni lah kita panggil kan. Okey, jadi bila kita ada bentuk yang macam ini, soalan dia tu mesti ada satu sahaja pemboleh ubah. Okey, dan pemboleh ubah bila dia mana-manalah, dia tak kisah sebenarnya dia duduk dekat mana. Dia boleh jadi duduk dekat belakang kedudukan dia. Okey, contohnya macam ni. Cikgu ada 4X tolak 5X kuasa 2 tolak 6. Okey, nampak tak yang ada X kuasa 2 tu, yang ada kuasa 2 tu duduk ke tengah-tengah. Dia kedudukan dia tu tertukar kan dengan yang ada X sahaja. Tak apa je. Kita boleh susun semula kan. Kalau macam ni kita susunkan, kita akan dapat kan. So benda ni adalah sama lah. Okey, kita cuma susunkan semula sahaja. Okey, jadi bila kita dah dapat ataupun soalan tu dia memang bagi ada pemboleh ubah. Okey, maksudnya ada dalam ungkapan tu. Okey, ni kita panggil ungkapan lah. Dia ada satu sahaja pemboleh ubah. Sama ada X ke Y ke M ke S ke T ke tak kisahlah kan, huruf apa-apa. Okey, salah satunya mesti ada kuasa 2. Lepas tu ada huruf itu sahajalah, tak ada kuasa 2. Satu lagi ungkapan dia tak ada langsung huruf tu. Okey, macam sekarang ni lah kita ada A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Okey, A, B, C. A, B, C adalah apa? Adalah nombor. Okey, nombor ni dia boleh jadi nombor apa-apa sahajalah kan. Okey, bayangkan A, B, C adalah nombor. X kuasa 2, X itu adalah
X itu adalah huruf lah ataupun kita panggil pemboleh ubah kan. Alright. Jadi, bila dah ada macam ni, baru kita boleh guna kaedah darab silang. Kalau kita nak guna FSTB, dia susah sikit lah. Okay. Jadi, kita guna kaedah darab silang, dia lebih mudah. Okey, kita akan tengok macam mana kita nak gunakan kaedah darab silang. Kita ambil contoh ada X kuasa 2 tambah 6X tambah 8. Okey, apa A kita? A kita adalah yang sebelah huruf ada kuasa 2. Huruf yang ada kuasa 2. Pemboleh ubah yang ada kuasa 2. Okey, jadi pemboleh ubah kita apa? X. X kuasa 2 sebelah dia, sebelum X kuasa 2 tu ada apa? Tak ada apa-apa, maksudnya ada 1. Okey, ada 1 kan kita tak tuliskan, 1 tu special. Okey, kemudian kita tengok lagi, ini A Kita tulis kat sini, ini A. So, A kita apa? 1. Okey, kemudian kita tengok pula dekat pemboleh ubah yang tak ada kuasa. Contoh dekat sini kita ada pemboleh ubah X ataupun huruf X. Jadi, apa nombor sebelum dia? Nombor yang duduk dengan dia lah. Kita tengok, ada 6. Jadi, 6 ini sebabkan dia duduk sebelah X, sebelah pemboleh ubah yang tak ada kuasa apa-apa. Dia ada kuasa 1 lah kan. Okay. Jadi, panggil dia sebagai B. B tu 6 lah. Okay. Kita kena kenal pasti dulu. A tu apa, B tu apa, C tu apa. Okay. Kemudian C. C memang mudah. C mudah sebab apa? C adalah satu nombor yang memang tak ada huruf duduk dengan dia sekali. Tak ada. Okay. Jadi, kalau dia single tu memang C lah. Okey, C adalah 8. Okey, kenapa kita nak kena cari A, B, C ni? Sebab kita nak cari faktor melalui C tu dulu. Okey, kita nak guna darab silang ni, kita kena tengok yang dekat C ni dulu. Okey, C kita apa? C kita adalah 8. Okey, C kita adalah 8. Daripada sini, C adalah 8 ni, antum kena cari faktor bagi 8. 1 darab 8. Okey, jadi 1 boleh jadi faktor 8. Okey, 2 darab 4. Okey, lagi 3 tak boleh. 5 tak boleh. 6 tak boleh. Okey, so inilah faktor bagi 8 adalah 1, okey, 2, 4, 8. Okey, ini adalah faktor-faktor bagi 8. So, kita ada 4 pilihan faktor bagi 8. Okey, sekarang ni kita ada faktor macam ni. Okey, 1 darab 8 ataupun 2 darab 4. Kita nak pilih yang mana? Kita ada 2 pilihan sekarang. Jadi, nak tentukan yang mana satu kita pilih ni, kita rujuk semula. Bukan rujuk 8 lagi, bukan rujuk C, tapi kita rujuk B pula. Okey, so C dengan B ni dia ada kaitan sikit lah dekat sini kan. Alright. Macam mana nak merujuk kepada B tu pula? Okey. Kita cuba tambah. Okey. Kita cuba tambah. 1 tambah 8 dapat tak B? Daripada sini kita kena tambah. Dan dapat tak B? Contohnya kita ada 1 dengan 8. Okey. Kita ada 2 dengan 4. Kita sekarang nak pilih ni. Nak pilih 1 dengan 8 pasangan ataupun nak pilih pasangan 2 dengan 4. Okey, yang ni lah. Yang faktor kita ni kan. Kita mesti pilih kat sini je. Okey. Cuma macam mana nak pilih tu kita tengok
B tu. B tu apa? 6. Okey. Kita kena tambah. 1 tambah 8 dapat berapa? 9. Dapat tak B? Tak dapat. 2 tambah 4 dapat tak B? Oh, 2 tambah 4 dapat 6. So, dapatlah B. Jadi, kita pilih ini. Bukan kita pilih 2 tambah 4. Kita pilih 2 darab 4. Okey. Yang ni lah. 2 darab 4 tadi kan. So, 2 darab 4 dapat 8, dapat C. 2 tambah 4, nombor yang sama. Tambah 2 tambah 4, dapat B. Dia macam tu. Dia, bila kita untuk darab silang ni, benda yang pertama adalah kita kena kenal pasti A dia apa, B dia apa, C dia apa. Okay, kemudian kita nak cari dua nombor yang mana bila kita darab, kita dapat C. Bila kita tambah, kita dapat B. Okay, macam tu. Dia macam trik lah sikit kan. Magic sebenarnya darab silang ni. Okay, seterusnya kita dah dapat dah. Okay, kita dah dapat pilihan kita. 2 dengan 4 tu lah kita punya pilihan kan. Jadi, apa kita perlu buat? Kita buatkan kotak. Bukan kotak FSTB, tetapi kotak darab silang. Macam ni. Kotak darab silang ni dia lain sikit lah daripada kotak FSTB tu. Okey, dia panjang sikit dan dia ke bawah. Okey, kita letak 2 dengan 4 tadi dalam kotak ni. Cara nak letak dia, kita letak 2 kat sini, 4 dekat sini. Ini yang kita nak. Nombor ni yang kita nak. Okey. Satu lagi clue yang kita boleh tengok. Bila kita tengok 2 tambah 4 itu 6. Okay. 2 tu nombor apa? Positif. 4 tu nombor apa? Positif juga. Jadi, kita terus letak positif. Dekat sini, positif juga. Ataupun tambahlah. Okay. Okay, seterusnya kita tengok apakah dia punya pemboleh ubah. Okey, dalam soalan kita tadi, kita ada kat sini X lah kan. Okey, pemboleh ubah dia X yang ada kuasa 2. Okey, kalau dia bagi soalan tu dia bagi M lah nanti kita buat dalam kotak darab silang ni. Okey, kita ikut je soalan kita. Okey, memandangkan soalan kita adalah X. Jadi, kita letak untuk darab silang ni kan kita tahu dia memang X kuasa 2. Okey. Sekarang ni kita nak letak, kita nak masukkan A pula kan. Bahagian A ni. A ni dia ada 1. Okay, ada nombor 1 lah. X kuasa 2 tu ada 1 sahaja. Jadi, kita letak X dekat sini 1, kat atas 1, kat bawah 1X. Kenapa ada 2? Sebab X kuasa 2 kan ada 2 ketul X. X darab X dapat X kuasa 2. Jadi, kita letak macam tu. Okey, sekarang ni, cikgu guna pen lain. Okey, kaedahnya macam ni. Kaedahnya, kita kena darab dekat sini. Ini, kita darab. Maksudnya apa? X darab dengan X. Okey, X darab dengan X, kita akan dapat apa? Kita akan dapat X kuasa 2 lah. Kan? Kita darab ni bukan nak cari jawapan. Okey, tapi kita darab ni, kita nak check. Sama tak dengan soalan kita? Kalau sama, nanti kita akan tengok macam mana nak tuliskan jawapan daripada darab silang ni. Okey. Jadi, bila kita buat X darab X dapat X kuasa 2, dapat tak sama macam jawapan? Dapat. Okey. Sebelah X kuasa 2 kita ni, okay, yang purple cikgu buat ni,
tak ada nombor kan. Tak ada nombor tu maksudnya 1 lah. So maksudnya A dia 1. Oh betul lah, sama macam kita punya soalan. Alright. Seterusnya kita darab pula yang ini. Ini pun darab. Okey. So maksudnya apa? 2 darab 4. Apa 2 darab 4? Dapat berapa jawapan kita? Dapat 8. Positif kan? Positif 2 darab positif 4 dapat positif 8 lah. Okey? Okey. Jadi nampak tak sekarang ni, kalau perasan dekat dalam kotak darab silang ni, yang cikgu buat belah kiri tu dia besar sikit. Okey, kawasan dia tu besar sikit, belah kanan tu kawasan dia kecil sikit. So kawasan yang besar ni, belah kiri, kita melakukan operasi darab tapi ke bawah. Okey? X darab X. X ke atas, darab X dekat bawah. Okey? So 2 dekat atas, darab dengan 4 dekat bawah, dapat 8 kan? Okey, so dia nak darab tu ke bawah. Okey. So silangnya dekat sini. Sap situ, sap sini. Apa maksud dia silang tu? Silang tu darab juga. Okey, ikut anak panah. Kita mula dengan yang bawah dululah ya. X yang bawah ni. Cikgu kena pakai macam ni. Okey. X yang bawah ni, nampak anak panah dia pergi mana? Ke atas. Maksudnya apa? X darab positif 2. Dapat apa? X darab positif 2. X darab dengan 2 lah. Maksudnya kan positif lah 2 tu kan. Okay, so kita akan dapat 2X. Okay, jadi kita tulis jawapan kita tu dekat sini. Macam tu. Okay, boleh? Nampak anak panah dia macam ni, daripada bawah naik atas, lepas tu dia straight ke kanan macam tu lah. Okay, seterusnya kita tengok X yang satu lagi. Ni baru satu anak panah kan. Kita tengok anak panah yang ke bawah ni pula. So X anak panah ke bawah jumpa dengan apa? 4. Maksudnya apa? X darab 4. Jawapan dia tulis dekat sini. Okay, so dia punya perjalanan tu macam tu. Okay, yang ni perjalanan dia tadi macam ni, ke atas kan. Okay, jadi sekarang ni kita akan dapat jawapan kita kat sini. X darab 4, 4X. Okay, jadi belah kiri kita nampak dia melibatkan darab sahaja. Bersilang kan. Dia yang bersilang dan ke bawah. Belah kanan dia melibatkan operasi tambah. Okey, operasi tambah. Maksudnya apa? Maksudnya dekat sini kita ada 2X dan 4X kita tambah. Ke bawah jugalah, maksudnya 2X tambah 4X. Apa jawapan kita? 2X tambah 4X. Okey, 2 tambah 4, 6X. Ini cara kita nak memastikan daripada darab silang tu kita akan dapat hasil dia nanti faktor, okay, pemfaktoran. Tapi kita kena tengok dulu dapat tak macam soalan. Kalau dapat macam soalan, memang betul darab silang kita tu dan memang kita akan dapat faktor dia. Okey, macam mana nak tengok? Kita tengok ya kat sini. Okey, ini adalah betul kan? Kita ada X kuasa 2 dekat sini. Okey, yang ni tambah 8 ni betul tak? Tambah. Betul, ni tambah 8. Alright. Ini 6X yang bahagian mana? Bahagian yang B. Yang ni B kan? Okey, 6X. Yang ni pun dia tambah jugalah. Dia tak ada tolak dekat situ. Maksudnya dia tambah lah. Okey, jadi A betul, B betul, C pun betul. Okey, jadi tiba masa sekarang ni kita nak tengok yang mana satu kita nak ambil kan. Untuk darab silang, kita ambil yang kotak belah kiri.
yang melibatkan darab. Nama pun darab silang. Jadi kita ambil yang belah melibatkan darab, iaitu belah kiri kan. Ruangan yang paling besar, yang besarlah dekat situ. Okey, cikgu akan highlight dengan warna kuning. Cara kita nak buat, dia akan jadi dalam kurungan. Okey, so jawapan kita nanti macam ni. Faktor, okey cikgu tulis macam ni. Faktor X kuasa 2 tambah 6X tambah 8 sama dengan, cikgu tulis macam tu lah. Kita nak buat macam mana? Ambil dalam kurungan juga. Dia akan jadi 2 kurungan jugalah. Okey, 2 kurungan. Cuma kita tak tahu kan, dalam kurungan tu ada apa? Ada ini. Yang pertama, macam tu. Itu yang pertama. So, maksudnya apa? Tulislah dalam kurungan tu nanti. X tambah 2. Okey, itu baru kurungan yang pertama. Kurungan yang kedua, yang ini. X tambah 4. Sebab tu, dekat situ positif. 2 tu, dengan 4 tu ada positif juga kan? Positif tu penting. Okey, kalau kita tak letak, kita akan keliru nanti. Positif tolak ke tambah kan? Positif ke negatif? Alright, jadi jawapan kita apa? Jawapan kita dalam kurungan macam tu lah. Tulis sahaja yang cikgu highlight kuning tu. Satu highlight kuning tu, satu kurungan. So, X tambah 2, satu lagi X tambah 4. Ini sebenarnya jawapan kita. Sebab dia tanya faktor kan? Dia tanya faktor. Jadi, inilah jawapan kita. Boleh? Okey, insyaAllah kalau boleh, kita akan tengok